prerogatif, keselamatan persekutuan, penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian. Dari segi undang-undang lain seperti saya sebut semalam dalam jawapan saya pada Paguh, Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 48 atau Komunikasi dan Multimedia. Bermaksud perlembagaan dan akta-akta tersebut dianggap sudah memadai dalam perkara menguruskan sesuatu perjalanan perhimpunan awam. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Mak Menteri, Tuan Ketua. Kita maklum minggu lalu ada satu perhimpunan aman dianjurkan oleh Viva Palestina yang mana ada sedikit kontroversi yang ditimbulkan oleh penganjur pengurusinya Dr. Musa Nordin, ya, yang beliau mengatakan bahawasanya siapa yang bertakbir itu cenderung untuk menjadi orang yang konservatif dan ekstremis. Dan alasan kenapa beliau mengatakan tidak boleh diturunkan sepanduk mengecam Benjamin Netanyahu kerana ini saya dah petik daripada Twitter beliau, ya. Arahan daripada PDRM yang memastikan perhimpunan tersebut dalam boundaries of humanitarian rally dengan izin. Dan PDRM memberi arahan untuk menjaga keselamatan daripada sebarang ucapan yang berbau hasutan dan provokatif supaya tidak lari daripada keamanan perhimpunan tersebut. Jadi adakah ini satu panduan baru dari PDRM untuk protes Palestin yang Menteri Komunikasi pun hadir, atau bagaimana? Adakah kita tidak boleh pada malam ini berhimpun dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan takbir dan juga untuk mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang? Terima kasih. Terima kasih, Macang. Tanggungjawab penganjur yang saya sebut tadi, syarahnya adalah perkara 6 1B. Memastikan bahawa dia yang dipenganjur atau mana-mana orang lain yang berada dalam perhimpunan itu tidak melakukan apa-apa perbuatan atau membuat apa-apa penyataan yang berkecenderungan untuk mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan di kalangan orang awam, misalnya, ya. Kemudian dia adalah panjang dia punya ni, ya. Baik. Macam merujuk khusus kepada penganjuran Perhimpunan Solidariti Palestin yang dianjurkan oleh Viva Palestina oleh rakan kita Dr. Musa Nordin. Seperti disebut Macang tadi, saya juga pagi ini buat sedikit homework, tengok balik dalam Twitter beliau, Dr. Musa. Saya quote, ya, isu takbir is a non-issue. Katanya Nurul Izzah dan Presiden Ikram Badlishah said the takbir during their speeches. Many in the crowd did say takbir, which we did not stop. The MC just reminded that this is a multi-religious gathering and we ought to do chants which everyone can join in. Dia sambung, we were hoping to be inclusive in our humanitarian gathering. The chants led by our two performers were very well received and was the most exhilarating time of the rally. So panjang. Jadi gambarannya adalah himpunan itu yang dihadiri kurang lebih 300-400 orang, pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang kecenderungan politik dan sebagainya. Jadi dia nak tunjukkan semangat solidariti. Jadi dalam mewujudkan suasana yang kondusif, dia kemudiannya menyebut bahawa ya, penganjur ada memaklumkan. Tapi kalau soalan asal apakah pihak kerajaan ada tu, saya sebutkan dasar itu saja. Macam isu pokoknya apa? Solidariti kepada rakyat Palestin. Diiktiraf oleh negara yang bersimpati sebagai negara berdaulat, tapi tak ada tanah air. Baik di Gaza atau tebing barat yang asalnya Jordan, Gaza asalnya Mesir. Buminya itu ada bumi yang dijajah. Itu isu pokok. Isu pokok sekarang apa? Nyawa 2 juta rakyat dia terancam. Tentera Israel sudah berada di sempadan. I think isu pokoknya itu. Isu pokoknya apa? Isu pokoknya mengeluarkan rakyatnya daripada
tanah Gaza sekarang ini yang sedang terkepung. Ini yang dibuat oleh Perdana Menteri. Bertemu Sisi, bertemu Erdogan, bertemu Salman, menjadi koordinator bagi pihak ASEAN. Saya fikir itu. Himpunan Solidariti kita galakkan. Malam ni pun ada juga. Macam elok juga hati sama malam ni. Jadi soal dibenarkan, tidak dibenarkan, takbir dan sebagainya, saya tak fikir itu isu utamanya. Ya, saya Muslim, takbir artinya melaungkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada khilaf di antara kita. Hal ini adalah bagaimana penganjur itu, mengikut budi bicara mereka dan kepahaman mereka. Itu aja. Macam boleh anjurkan 10-20 ribu besok, takbirlah. Ya, kalau saya ada masa, saya akan ikut serta, saya akan takbir sekuat-kuatnya. Itu saya ingat konteks. Terima kasih. Okey, silakan Tuan. Saya lagi? Ya, Yang Menteri, cuma saya khawatir tentang takbir. Okay, alhamdulillah, jelas. Cuma isu kita mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penyerang perang. Apakah ada undang-undang antisemitism di Malaysia sehingga kan penganjur Viva Palestina ini tidak yang menghalang sepanduk kecaman yang jelas ke atas Benjamin Netanyahu dan Israel. Jadi ini yang saya, dia salahkan PDRM. Adakah ini SOP terbaru PDRM dalam kes ini atau bagaimana? Ataupun dia khilaf di situ? Saya percaya PDRM tidaklah sebegitu tegas dalam hal ini. Silakan. Baik, seperti saya sebut tadi, ya, macam di Parlimen ini kita tegaskan. Bila saya berdiri, perkara tentang pendirian kerajaan itu saya sampaikan dengan penuh tanggungjawab. Pengiktirafan kita terhadap Palestin, simpati kita terhadap mereka, itu tak ada siapa boleh petikai. Saya percaya macam dan rakan-rakan sebelah sana memegang pendirian yang sama. Ya, soal kemudiannya apakah boleh atau tidak mengecam Benjamin Netanyahu. Pendirian kita juga jelas. Ya, hakikat bahawa kita mengiktiraf perjuangan rakyat Palestin, dengan sendiri kita menidakkan sokongan. Tapi kalau di sana, himpunan 300-400 orang dianjurkan oleh satu pertubuhan, ya, kemudiannya kalau dikatakan mengenakan apa-apa sekatan the do's and the don't, itu harus dilihat secara fakta kejadian pada momen itu. Dia tidak mencerminkan pendirian sepenuhnya kerajaan hari ini dan sebahagian besar umat Islam yang cintakan keamanan dan perdamaian. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Tuan Yang di-Pertua. Mohon. Saya belah sini pula. Tadi dah habis belah sini dah. Sekarang belah sini pula. Mohon sikit aja. Belah sini dulu. Sikit saya cakap. Sikit aja. Yang berhormat, belah sini pula. Sikit. Yang berhormat, tolong. Tak payahlah bergaduh macam ni. Dia bukan saya berkata, saya nak betulkan sikit. Ada kesilapan Yang menteri. berhormat, saya bagi belah sini pula. Tolong. Menteri bagi saya sikit, Pak. Silakan. Yasin belajar. Kita ada standing order. Speaker of the House Menteri yang akan pun benar kena atau belajar. tidak. Itu aja. Sekarang giliran sini. Hormatlah. Okey, Tak susah silakan. pun memberi hormat pada peraturan Dewan. Itu Baik, aja. Bila berkaitan dengan isu agama, Terima kasih Menteri pun kena Yang belajar. di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Menteri ialah sekarang di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, penganjur perlu berikan notis 5 hari kepada pihak polis bila nak menganjur satu perhimpunan aman. Soalan saya, memandangkan situasi seperti yang kita nampak hari ini dengan kita perlu buatkan perhimpunan aman seperti Solidarity bersama dengan Palestin dengan agak cepat ni, adakah 5 hari ini masih sesuai dalam konteks hari ini ataupun kerajaan ada hasrat tak untuk kita turunkan daripada 5 hari mungkin kepada 48 jam ataupun mungkin ada tak ketua polis ada kelonggaran untuk kita waive keperluan 5 hari ini kalau ada situasi yang perlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Akta Perhimpunan Awam 2012, notis 7 hari. Dipinda 2019, notis dipendekkan kepada 5 hari. Akta Perhimpunan Awam 2012 tak benarkan perarakan, tak benarkan marching. Pindaan 2019 terhadap akta yang sama dibenarkan marching. Okey. Dan keadaan ini sebenarnya jauh lebih baik daripada Seksyen 27 Akta Polis zaman dulu lah, zaman kita dulu. Yang itu kena 14 hari, kena minta kebenaran pihak polis. Akta Perhimpunan Awam cuma perlu notify pihak polis, maklumkan. Yang secara spesifik tadi terbuat bangkitkan apakah pihak polis bersedia mengurangkan daripada 5 kepada 48 jam. Saya percaya pihak pasukan polis, kepimpinan polis hari ini, mereka akan gunakan kuasa budi bicara yang sesuai dengan keadaan semasa sekarang yang mungkin diamalkan secara case by case, tidak pada sepanjang masa. Sekarang ini permohonan untuk mengadakan himpunan Solidariti ini
berlangsung dengan begitu banyak sekali. Saya percaya pihak polis akan mengambil spirit to facilitate rather than to stop. Ya, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Yunis Warren, anak lelaki Ramaraj Segamat. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Soalan nombor 2, saya meminta Menteri Sains dan Teknologi Inovasi menyatakan strategi pengkomersialan dan inovasi CNI yang akan digarap dalam penyampaian perkhidmatan awam yang berupaya mendukung Malaysia untuk menjadi antara 30 negara terunggul dalam indeks inovasi global menjelang tahun 2025. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Segamat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kedudukan Malaysia kekal pada kedudukan ke-36 daripada 132 buah negara dalam laporan Global Innovation Index GII 2023. Walaupun begitu, skor GII negara telah meningkat kepada 40.9 pada tahun ini berbanding dengan 38.7 pada tahun sebelumnya. Malaysia juga telah melonjak ke kedudukan kedua negara paling berinovatif selepas China dalam kalangan 36 negara kumpulan berpendapatan sederhana atasan, mengatasi Bulgaria pada kedudukan ketiga. Dalam kalangan negara ASEAN pula, Malaysia kekal berada di tempat kedua selepas Singapura. Peningkatan prestasi Malaysia dari segi skor didorong oleh pelbagai inisiatif, antaranya penubuhan Jawatankuasa Interagency Pemantauan Daya Saing Global Innovation Index sejak tahun 2021. Dan juga bengkel penyelarasan input inisiatif GII telah diadakan pada bulan September yang lalu yang melibatkan semua kementerian dengan objektif untuk mengumpul data yang dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi GII. Dalam pada itu, sistem model data Global Innovation Index juga telah dibangunkan bagi menyediakan analisis terperinci mengenai metodologi GII, pembangunan senario bagi memperbaiki kedudukan negara serta akan bertindak sebagai kaedah pemantauan yang bersesuaian untuk digunakan dalam proses membuat keputusan berdasarkan fakta. Selain itu, bagi memastikan Malaysia berada di kedudukan 30 negara teratas dalam GII menjelang tahun 2025, sejajar dengan sasaran yang ditetapkan dalam kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, mesti akan melaksanakan inisiatif berikut. Yang pertama, mempergiatkan usaha-usaha pengkomersialan dengan pengukuhan dan pelaksanaan dasar pengkomersialan harta intelek dan reka cipta dibiayai kerajaan 2021 hingga 2025 supaya kementerian ataupun agensi kerajaan akan menguruskan harta intelek IP dengan sistematik bagi tujuan pengkomersialan dan seterusnya menjana pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, pengubalan Pelan Tindakan Kesihatan Planet Negara bagi memastikan Malaysia selangkah di hadapan dalam menangani isu kesihatan manusia dan hubung kait dengan alam semula jadi, biodiversity dan perubahan iklim yang turut diukur dalam GII. Yang ketiga, penyediaan maklumat pasaran ekosistem startup tempatan untuk membantu Bursa Malaysia dalam mengenal pasti startup yang berpotensi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Yang terakhir, menggalakkan lagi banyak penglibatan pihak swasta dalam RDICNE, R&D dan innovation, commercialization dan juga ekosistem bagi meningkatkan business expenditure on R&D (BERT) melalui pelaksanaan Malaysia Science Endowment MSE. MSE merupakan satu platform pendanaan alternatif daripada pelbagai sumber seperti industri, dana antarabangsa, wakaf dan pendema. Academy Science Malaysia ASM selaku agensi pelaksana MSE sedang giat melaksanakan jelajah di dalam dan luar negara bagi menarik minat pihak berkepentingan seperti syarikat industri besar, persatuan-persatuan antarabangsa serta institusi penyelidikan bagi menjalinkan kerjasama dengan MSE. Sekian, terima kasih. Baik, Segamat. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu jawapan yang cukup komprehensif kerana dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada
Yang Berhormat Menteri dan juga Mosti atas sebuah program inovator yang telah memberi peluang dan platform kepada usahawan ataupun golongan profesional untuk membentangkan idea-idea yang berteknologi dan sebagainya. Itu satu program yang cukup bagus. Dan berturut dengan itu, saya nak tanya soalannya, bagaimanakah rancangan reality TV tersebut berupaya dijadikan sebagai medium pengkomersialan jangka pendek yang boleh disuai padankan dengan keperluan-keperluan semasa, khususnya yang melibatkan kemaslahatan rakyat minoriti seperti OKU, warga emas, ibu mengandung dan lain-lain. Dan apakah pendekatan-pendekatan lain yang akan ditumpukan ke arah menterjemahkan ilham atau modal inovasi dalam bentuk praktikal yang boleh diperluas dalam sektor-sektor kritikal, khususnya sektor kesihatan, pendidikan dan juga pengangkutan awam. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih YB Segamat. Sebenarnya Mosti sangat berbanggalah dengan hasil ciptaan teknologi yang serta inovasi yang telah dipamerkan dalam Inovaton ini. Dan pelaksanaan program Inovaton adalah selaras dengan tema Mosti, iaitu merakyatkan sains, menginsankan teknologi dan juga daya cipta madani. Dan Mosti ini sentiasa komited untuk menjayakan aktiviti R&D and C, NI and E yang merangkumi segenap lapisan masyarakat, dan program Inovaton ini bukan sahaja melibatkan teknologi tinggi yang dibangunkan oleh industri, tetapi juga meliputi inovasi akal umbi yang lahir dari komuniti. Berkenaan dengan cadangan Yang Berhormat, Mosti setuju dan akan menambah baik slot pengisian pada masa depan, mudah-mudahan musim kedua, untuk dengan membawa inovasi-inovasi yang menarik daripada pelbagai agensi kerajaan melalui platform inisiatif seperti MCY, Tahun Pengkomersialan Malaysia, NTIS, National Technology and Innovation Sandbox, dan juga program MySTI. Dan untuk makluman Yang Berhormat, sekarang dalam Inovaton ini juga terdapat ramai peserta yang merupakan OKU, yang merupakan warga emas dan juga merupakan kanak-kanak. So tapi kita akan mempergiatkan lagi pernyataan golongan ini, dan susulan itu Mosti dengan kerjasama pelbagai agensi telah meneliti hasil ciptaan teknologi dan inovasi yang menjadi pemenang dalam Inovaton itu, untuk supaya kita mengenal pasti sama ada keperluan untuk kerajaan facilitate ataupun intervensi dalam proses pengkomersialan produk-produk mereka itu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, sila Kuala Terengganu. Terima kasih terima kasih di atas penjelasan yang begitu baik sekali daripada Menteri Mosti. Kalau kita lihat kedudukan negara di dalam indeks inovasi global, kedudukan kita sentiasa berkisar antara 33 hingga 37 sejak 6 tahun yang lalu. Kita pernah naik pada tahun 2022 kepada kedudukan ke 33 dan masih kekal ke 36. Jadi soalan saya, sasaran kita pada tahun 2025 untuk dapat kedudukan ke 30. Saya agak khawatir sebab saya tengok dari segi belanjawan yang diperuntukkan masih kecil. Misalnya untuk MIMOS, bersekali dengan MISA, bersekali dengan drone, bersekali dengan robotik, 10 juta. Sedangkan ini adalah sektor yang besar di dalam sektor pembuatan yang terbesar. Jadi bagaimana pula dengan sumbangan R&D kepada GERD dan BERD yang masih rendah di negara? Saya mohon pihak kementerian memberikan penjelasan bagaimana kita nak meningkatkan peranan sektor swasta industri untuk meningkatkan sumbangan mereka dalam R&D dalam negara, sekaligus dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Sebenarnya negara memang sebelum ini memang di antara 33 hingga 36, dan boleh kata satu tugasan yang amat beratlah untuk kita mencapai kedudukan 30 ke atas
pada menjelang tahun 2025. Tetapi terdapat banyak usaha-usaha kerajaan untuk menghala menuju ke arah itu. Yang pertamanya, untuk makluman yang berhormat dengan Dewan Yang Mulia ini, untuk dana R&D tahun ini 2023 diperuntukkan sebanyak 428 juta untuk R&D. Dan tahun depan 2024 kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 510 juta, iaitu lonjakan lebih kurang 20%. Ini adalah salah satu usaha. Yang keduanya, usaha kedua kita adalah dengan mempergiatkan lagi business expenditure dalam R&D ini dengan membuat matching grant dengan izin melalui MSE, Malaysia Science Endowment, dan Malaysia Science Endowment Academy Science Malaysia, iaitu pelaksana MSE ini sedang pun mengadakan jelajah di dalam dan luar negara untuk membantu ataupun menarik pelabur-pelabur untuk masuk ataupun menceburi dalam bidang R&D ini supaya boleh membantu kita naikkan bird ini. Sebab dalam tiga tahun yang lepas, kebanyakan bisnes kita tidak melibatkan diri dalam R&D. Mereka lebih melihat pada survivor dengan izin. Tapi sekarang kita sudah pasca pandemik, akan ada lebih industri yang akan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti R&D ini dengan fasilitasi kerajaan seperti MSE dan lain-lain. Terima kasih. Baik, sekarang saya jemput Tuan Muhammad Islahuddin bin Abbas Mersing. Terima kasih Tan Sri yang Ketua. Mersing meminta Menteri Belia dan Sukan menyatakan adakah kementerian akan mengguna pakai padang jenis Zion Zosia di stadium lain selain Stadium Nasional Bukit Jalil, memandangkan kualiti padang tersebut terbukti berkualiti tinggi dan bertaraf antarabangsa. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Mersing. Tuan Yang di-Pertua, sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada pasukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bahagian Segambut atas kehadiran ke Dewan Rakyat pada pagi ini. Saya ingin membawa Dewan Yang Mulia ini untuk kenang kembali keprihatinan Duli Yang Amat Mulia Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim yang telah sudi mencemaduli ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada Mac tahun lepas. Duli Yang Amat Mulia Tunku juga telah berkenan untuk mengurniakan rumput Zion Zoysia sebagai penambahbaikan padang Stadium Nasional Bukit Jalil berikutan keadaan padang pada ketika itu sangat teruk kerana ditakungi air. Salah satu sebabnya adalah kerana kali terakhir sistem peparitan dan pengairan ditukar adalah pada tahun 2013. Manakala kali terakhir rumput ditukar, cowgrass dengan izin, adalah pada tahun 2015. Penukaran kepada rumput Zion Zoysia ini juga adalah berdasarkan amalan terbaik negara-negara di Asia Tenggara, antaranya seperti Singapura, Thailand dan Indonesia yang telah pun menggunakan rumput Zion Zoysia. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, rumput Zion Zoysia adalah antara rumput yang berkualiti tinggi dan tahan lasak untuk ditanam di padang bola sepak. Kementerian Belia dan Sukan telah mencadangkan supaya stadium di semua negeri mempertimbangkan penggunaan rumput Zion Zoysia atau yang setaraf dengannya. Walau bagaimanapun, ia adalah tertakluk kepada kerajaan negeri kerana mereka perlu mengkaji dan meneliti dahulu dari segi kos dan penyelenggaraan jangka panjang bagi penanaman rumput tersebut. Sehingga kini, hanya negeri Sarawak sahaja yang telah menyatakan persetujuan untuk menggunakan rumput Zion Zoysia ini. Negeri-negeri yang tidak bersetuju adalah Terengganu, Wilayah Persekutuan dan Pahang yang mahu mengekalkan penggunaan rumput sedia ada. Manakala negeri-negeri lain pula masih memerlukan lanjutan masa untuk membuat keputusan sehingga mereka betul-betul yakin bahawa kos dan penyelenggaraan rumput tersebut tidak membebankan untuk jangka masa panjang. Terima kasih. Sila Mersing. Terima kasih Tan Sri yang Ketua. Terima kasih Mohd Menteri. Selain pembiayaan kos rumput, apakah bentuk sokongan kerajaan untuk menampung kos penyelenggaraan padang secara keseluruhan seperti penaik tarafan sistem pembaritan atau pembelian mesin sebagai dicakap oleh Menteri tadi, dan peralatan-peralatan lain memandang kos ini perlu ditanggung oleh negeri-negeri yang berminat untuk menukar rumput kepada Zion Zoysia. Terima kasih. Terima kasih. Tawaran yang kita berikan kepada setiap kerajaan negeri adalah untuk memilih satu stadium dahulu untuk menerima sumbangan rumput Zion Zoysia daripada Kementerian Belia dan Sukan. Tawaran ini hadnya untuk rumput.
Tetapi naik taraf stadium tersebut, masing-masing kerajaan negeri kena usahakan kerana setiap stadium yang dipilih oleh mereka mempunyai keadaan status yang berbeza. Saya bagi contoh, mungkin satu negeri A, mereka hanya perlu naik taraf sistem saliran. Untuk B, mungkin mereka hanya perlu naik taraf soil dekat situ. Oleh sebab itu, tawaran yang kita berikan adalah untuk kos rumput sahaja. Dan mereka tidak kata mereka tidak berminat. Kebanyakan negeri kata mereka nak tunggu dulu untuk kaji dari segi kos penyelenggaraan setiap bulan sama ada kerajaan negeri itu mampu atau tidak untuk teruskan projek tersebut. Terima kasih. Baik, kalau tak ada soalan, Saya Muhammad, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Silakan, Saya Usah. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya jemput Tuan Zahir bin Hassan, Wangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mulakan dengan merujuk kepada beberapa peruntukan dalam Akta Pemajuan Perumahan dalam kurungan kawalan dan pelesenan 1966 dan peraturan-peraturan pemajuan perumahan dalam kurungan akaun pemajuan perumahan 1991 berkaitan akaun pemajuan perumahan seperti berikut. Seksyen 7A kurungan 1 memperuntukkan supaya pemaju perumahan berlesen membuka suatu akaun pemajuan perumahan dengan izin Housing Development Account HDA. Seksyen 7C memperuntukkan supaya pemaju menyimpan apa-apa rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang menjelaskan transaksi dan kedudukan kewangan pemaju. Seksyen 7E memperuntukkan pemaju dalam tempoh 6 bulan selepas berakhir tahun kewangan untuk menghantar dan menyiarkan dalam warta suatu salinan laporan juru audit salinan kunci kira-kira dan akaun untung ruginya kepada pengawal perumahan. Seksyen 7C memperuntukkan pengawal perumahan boleh secara bertulis meminta bank atau syarikat kewangan membekukan HDA sekiranya pemaju perumahan berlesen tersebut dipercayai menjalankan perniagaan dengan cara memudaratkan kepentingan pembeli atau menyalahi mana-mana peruntukan akta ini. Peraturan 4 Pemajuan Perumahan 1991 telah memperuntukkan semua pemaju perumahan yang berlesen memasukkan kesemua wang yang dibayar oleh pembeli dan pinjaman wajib ke dalam akaun HDA. Peraturan 7 adalah untuk mengawal pengeluaran wang oleh pemaju dengan kebenaran pihak bank bagi tujuan tertentu sahaja mengikut peraturan ini seperti yang ditetapkan. Oleh itu, Akta 118 dan peraturan-peraturannya telah menggariskan dengan jelas berkaitan HDA dan laporan kewangan yang bertujuan untuk mengurangkan risiko projek menjadi sakit dan terbengkalai. Bagi menjawab persoalan yang berhormat sebentar tadi, KPKT telah mengambil tindakan membekukan sebanyak 20 akaun HDA bagi projek dalam kategori sakit. Tindakan pembekuan ini adalah berdasarkan kepada siasatan yang menunjukkan pemaju mengabaikan tanggungjawabnya dan boleh menjejaskan kepentingan pembeli. Selain itu, pemaju juga boleh dikompaun sehingga maksimum RM50,000 sekiranya gagal melaksanakan kewajipan sebagaimana peruntukan di dalam Akta 118 dan peraturan-peraturannya. Sebanyak 284 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan di bawah Seksyen 7(E) pada tahun 2022 dan 2023. Seterusnya, KPKT melalui Jabatan Perumahan sentiasa memastikan pemaju perumahan berlesen patuh terhadap peruntukan yang telah ditetapkan berkaitan HDA. Antara tindakan yang diambil dengan izin Tan Sri ada 4-5 ni. Pertama, menjalankan audit naziran bagi memantau pengurusan HDA oleh pemaju perumahan berlesen adalah teratur dan sistematik seperti menyemak dokumen pinjaman bank dan tuntutan bayaran pemaju kepada pembeli supaya selaras dengan jadual pembayaran dalam perjanjian jual beli. Kedua, pemantauan melalui semakan laporan kemajuan kewangan yang dikemukakan oleh pemaju perumahan secara suku tahunan dan teguran tindakan pembetulan akan dikeluarkan kepada pemaju perumahan untuk penambahbaikan. Ketiga, menyekat mana-mana permohonan pengeluaran wang daripada HDA sekiranya tidak mematuhi Akta 118 dan peraturan-peraturannya.
Keempat, menjalankan sesi libat urus dari semasa ke semasa bersama Bank Negara, Persatuan Bank serta institusi kewangan yang lain untuk meneliti prosedur pengurusan HDA seperti yang dibuat oleh Task Force baru-baru ini. Dan terakhir sekali, menambah baik Housing Integrated Management System ataupun HIMS bagi memastikan pengurusan pemantauan kendiri boleh dilaksanakan oleh pemaju perumahan berlesen iaitu self-monitoring. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan Nur Maju. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas penjelasan yang begitu baik, dan saya ingin membawa perhatian kita kepada hakikat di hadapan kita semua bahawa dengan adanya HDA pun masih ada projek-projek yang sakit, masih ada projek-projek yang terbengkalai. Malah dalam bajet 2024 ini pun diperuntukkan RM1 bilion untuk peruntukan untuk pemulihan projek-projek yang terbengkalai. Saya ada kegusaran mengenai projek di Wangsa Maju, projek residensi hektar, di mana ia telah dikategorikan sebagai projek sakit. Kalau keadaan ini berlarutan, ia akan dikategorikan sebagai projek terbengkalai. Berdasarkan pada pemerhatian saya, tidak ada pergerakan movement di projek berkenaan, dan ini antara sebabnya adalah kekurangan kewangan pihak pemaju. Soalan saya, adakah langkah konkret lain yang sedang dirancang oleh kerajaan untuk memastikan projek-projek seperti residensi hektar ini dapat disiapkan dalam masa yang terdekat? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Ahli Parlimen Wangsa Maju yang konsisten dalam membawa isu berkaitan dengan residensi hektar. Yang mana pendirian daripada kerajaan adalah pemaju wajib untuk menyelesaikan ataupun menyiapkan sebarang pemajuan perumahan. Dalam kes ini, di hektar residensi memang di pihak Task Force kita telah pun memanggil perbincangan, mengadakan pertemuan dengan sama ada pemaju, pihak pembeli, memanggil pihak institusi kewangan dan juga turun ke tapak projek. Namun seperti yang YB sebutkan sebentar tadi, memang terdapat kekangan yang agak jelas bahawa dari segi kekuatan kewangan di pihak pemaju ada keterbatasan. Maka sebab itu kalau dilihat sementara sudut yang kedua, Yang Berhormat juga sebut soal bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengemukakan dalam Belanjawan 2024 iaitu dana jaminan khas. Sementara saya sendiri secara daripada KPKT mengharapkan agar Dewan ini dapat meluluskan belanjawan supaya kami di pihak Task Force ini boleh membantu untuk menilai projek-projek sakit ataupun terbengkalai. Keutamaan ataupun cadangan bagaimana jaminan khas ini dapat diguna pakai, kita akan kemukakan kepada Kementerian Kewangan. Antaranya adalah supaya projek yang kita nak bantu melalui dana jaminan khas kerajaan ini, rumah tersebut adalah rumah mampu milik di bawah harga RM300,000. Kita juga cadangkan supaya pemajuan projek itu pun telah melepasi sekurang-kurangnya 80% tahap pemajuan. Dan juga kita perlu melihat program perumahan yang terletak di bawah kerajaan ataupun pihak berkuasa negeri yang sebenarnya lebih kepada tujuan menyediakan rumah mampu milik tetapi juga menghadapi risiko projek sakit. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih. Saya ingin tarik perhatian, sebahagian projek yang gagal ialah agensi kerajaan sendiri. Sebagai contoh rumah Felda, dibina oleh agensi Felda. Jadi STMB dan sebagainya. Banyak projek-projek yang kerajaan sendiri memilih kontraktor, kontraktor itu gagal. Apa yang berlaku ialah blacklist nama, tukar syarikat lain, buah nama lain, dapat projek lain. Persoalan saya ialah, apakah mekanisme supaya kita dapat beri, at least pembeli kita dapat satu maklum balas terhadap syarikat pemaju yang mereka ingin membeli. At least sebagai contoh, ada star ataupun ada yang dipamerkan supaya pembeli-pembeli tidak tertipu dengan projek-projek begini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, untuk di peringkat KPKT, kita bertindak mengikut Akta 118. Yang mana akta itu terguna pakai bagi pemaju-pemaju yang mendapatkan lesen pemajuan yang dipanggil APDL.
Sementara mungkin Yang Berhormat juga pernah berada dalam posisi kerajaan, projek-projek kerajaan yang di bawah agensi kementerian tertentu itu adalah memang terletak di bawah kementerian tersebut. Sementara untuk kami mengawal dari segi pelaksanaan mengelakkan projek sakit dan terbengkalai itu terikat dengan Akta 118 yang mana pemaju itu mendapatkan lesen ataupun pemajuan yang panggil AP dan DL tersebut. Tetapi kalau untuk agensi kerajaan yang mungkin saya boleh bantu menjelaskan, ada juga agensi kerajaan yang diminta untuk membina rumah. Ini antaranya adalah Prima, yang kedua adalah SPNB. Maka yang itu sememangnya mereka melakukan penjualan di luar, maka mereka perlu mendapatkan permit pengiklanan APDL tadi. Jadi sebab itu saya bersetuju bahawa untuk kita mengurangkan masalah projek sakit dan terbengkalai ini, bebanan ataupun tanggungjawab kepada pemaju itu perlu ada perincian. Maka sebab itu di peringkat task force ini memang kami sedang menilai bagaimana bukan sahaja soal untuk kita meminda akta yang sedia ada, tapi penguatkuasaan itu bagaimana, macam mana kita kawal akta tersebut. Maka sebab itu yang disebut contoh tadi pengawalan melalui akaun HDA, akaun bank untuk pemajuan. Walaupun ada akaun tersebut, tetapi kawalan itu yang kita kena tingkatkan supaya tidak berlaku ketirisan ataupun sikap yang tidak bertanggungjawab di pihak pemaju. Harap menjawab persoalan daripada Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya jemput Tuan Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan Pematang Pau. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya minta masa tambahan kerana soalan adalah mengenai impak terhadap industri sukan tanah air dan saya telah sediakan data untuk Yang Berhormat. Pada tahun ini, buat pertama kalinya, kerajaan telah memperuntukkan geran padanan sukan sebanyak RM40 juta untuk penganjuran program sukan tempatan dan antarabangsa, terutamanya program sukan berprestasi tinggi yang boleh menambah mata dan menaikkan ranking atlet negara. Bantuan dana kepada penggiat industri sukan menerusi GPS ini diharap akan meningkatkan jumlah penganjuran acara sukan di negara ini supaya boleh dimanfaatkan oleh atlet negara dalam usaha untuk membaiki prestasi ataupun ranking mereka. Di samping itu, peruntukan GPS ini juga membuktikan bahawa kerajaan amat komited dalam merangsang dan mengaktifkan semula sektor sukan yang amat terkesan selepas pandemik COVID-19. Kaedah pemberian dana GPS ini, geran padanan sukan merupakan bantuan kewangan program sukan sehingga 50% daripada kos penganjuran program. Para penganjur boleh mendapatkan bantuan sehingga nilai maksima RM1 juta. Walau bagaimanapun, bantuan kewangan ini adalah melalui kaedah tuntutan bayaran balik setelah program selesai. Jadi Kementerian Belia dan Sukan memang akan meneliti setiap kos yang diberikan kepada kita dan pastikan tiada pembaziran. Untuk makluman yang Tan Sri Yang Di-Pertua, jumlah permohonan setakat ini untuk geran padanan sukan adalah 925 permohonan dan ini bermakna peruntukan sebanyak 40 juta ini telah menyumbang sebanyak 18% daripada jumlah keseluruhan kos penganjuran program sukan yang berkenaan berdasar 5 permohonan acara sukan telah diterima. Yang keduanya, meningkatkan prestasi dan ranking atlet negara yang ini sangat jelas dalam karate. Khasnya baru-baru ini Sukan Asia seperti yang saya telah nyatakan bagaimana ia telah membantu 3 pemenang pingat kita mendapatkan pingat yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan jumlah penyertaan rakyat Malaysia dalam aktiviti sukan. Saya bagi contoh, Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2023 telah menerima geran padanan sukan 1 juta. Mereka telah berjaya menarik penyertaan seramai lebih 38,000 rakyat Malaysia dan juga peserta luar negara yang datang ke Kuala Lumpur dan ini semua berusia 6 tahun ke atas. Yang keempat, meningkatkan peluang perniagaan yang terhasil daripada penganjuran program sukan. Pesta bola baru-baru ini di Stadium Nasional Bukit Jalil, peniaga di sekitar tersebut telah mendapat pendapatan 3,000 hingga 20,000 sehari segelintir daripada mereka dan sebanyak 102 buah gerai telah beroperasi di sana dengan anggaran jumlah keseluruhan nilai jualan sebanyak RM900,000. Kelima,
meningkatkan peluang pekerjaan secara sepenuh masa ataupun sambilan. Untuk KL Standard Chartered Marathon 2023, mereka telah melibatkan jumlah guna tenaga 4,835 orang termasuk petugas, sukarelawan, vendor dan pembantu teknikal. Yang lain saya tak ada masa, tetapi 6 meningkatkan imej negara sebagai destinasi pelancongan. Yang ketujuh adalah meningkatkan ekonomi negara khasnya sektor sukan, dan akhir sekali adalah membantu Kementerian Pelancongan untuk mewawarkan Malaysia sebagai satu destinasi yang sesuai untuk acara sukan. Terima kasih. Saya jemput Matang Pau. Baik, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang sangat baik. Soalan tambahan saya, minta maaf Timbalan Menteri. Menteri penuh. Menteri minta maaf, Menteri bila ada sukan, mohon maaf. Soalan tambahan saya, pencapaian sport elektronik ataupun e-sport di Malaysia ni nampaknya semakin hari semakin berkembang. Tambahan baru-baru ni ada seorang anak muda daripada Malaysia berusia baru 20 tahun menjadi sebahagian daripada pasukan yang memenangi tempat kedua dalam program The International Ten Defense of the Ancients ataupun Dota 2 ataupun Dota 2 yang meraih wang tunai hampir 21.7 juta bagi pasukan tersebut. Jadi soalan saya, adakah Kementerian Belia dan Sukan bercadang untuk menjadikan beberapa permainan sukan elektronik yang utama ni juga mendapat peruntukan Geran Padanan Sukan ini? Baik, terima kasih. Geran Padanan Sukan memang telah diberikan untuk acara e-sports pada tahun ini, dan melihat perkembangan sukan e-sport di seluruh dunia, itu sebab Perdana Menteri telah memperuntukkan bajet 2024 ada dana 30 juta untuk membantu perkembangan sukan e-sports di Malaysia. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Menteri, saya rasa Menteri juga kongsi impian semua rakyat Malaysia untuk Malaysia mendapat pingat emas pertama di Sukan Olimpik. Dan saya rasa GPS sistem ni yang kita ada ni juga adalah untuk kita menuju ke impian tersebut. Maka soalan dan cadangan saya, adakah kementerian lebih fokus, boleh tak lebih fokus kepada acara sukan Olimpik yang kita ada peluang untuk menang emas. Dan belum habis sekali, especially kita tengok fizik kita. Contohnya mungkin bola keranjang kita susah sikit. Mungkin kita boleh fokus kepada sukan seperti archery, air pistol yang lebih adil kepada semua negara dan juga fizik peserta-peserta. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Soalan jauh berbeza daripada Geran Padanan Sukan, tapi saya boleh jawab. Mengenai Road to Gold ini, kita ada Memorandum of Understanding dengan Nippon Sport Science University, di mana universiti tersebut telah berjaya mendapat, satu universiti dapat 40 pingat emas Olimpik. Itu sebab melalui usaha sama dengan Nippon Sport Science University, mereka datang dengan kerap ke Majlis Sukan Negara untuk meneliti setiap prestasi kita, Sukan C, dan sekarang ini 8 November nanti kita akan bertemu sekali lagi untuk review prestasi Sukan Asia, dan expert di sana akan memberikan nasihat kepada kita sukan apa yang kita mempunyai peluang besar untuk menang pingat emas. Kerana Road to Gold ini bukan sahaja untuk Paris tahun depan tetapi juga untuk Los Angeles 2028, dan dengan pengumuman bahawa squash akan ditambah masuk dalam Sukan Olimpik Los Angeles 2028, saya percaya Geran Padanan Sukan ini kita akan gunakan kepada untuk membantu persatuan-persatuan sukan membaik prestasi atlet kita yang akan layak ke Sukan Olimpik. Cuma masalah tahun ini adalah Geran Padanan Sukan 40 juta yang kita umumkan pada bulan April. Kan bajet lambat tahun ini kerana pilihan raya. Jadi Persatuan Sukan susah untuk dapatkan sanction daripada international body untuk penganjuran acara antarabangsa. Tetapi dengan adanya belanjawan 2024, 50 juta diperuntukkan untuk Geran Padanan Sukan, saya percaya Persatuan Sukan akan lebih bersedia untuk menganjurkan tournament-tournament ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Datuk Henry Sam Agung Lawas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya yang ketiga. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Lawas. Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat 20 buah wisma dan atau bangunan guna sama persatuan di seluruh Sarawak.
yang menempatkan jabatan dan agensi persekutuan yang memberikan perkhidmatan langsung maupun secara tidak langsung kepada rakyat dan seluruh penduduk di negeri Sarawak. Lokasi bagi BGP ini terletak di bandar-bandar utama seluruh Sarawak. Di setiap bahagian dan penempatan BGP ini di bandar-bandar seperti supaya memudahkan orang awam dan orang ramai setelah mengambil kira kemudahan asas dan infrastruktur yang semestinya lebih tersedia berbanding di luar bandar. Yang agak jauh dari pusat bandar, selain fakta pusat bandar yang menjadi tumpuan orang ramai. Di daerah lawas yang berhormat, BGP dia ada setakat ini adalah di Wisma Persekutuan Lawas yang terletak di Jalan Gaya kalau tak silap saya. Setakat ini terdapat 10 buah jabatan ataupun agensi persekutuan yang menduduki BGP ini dan ruang pejabat yang terhad BGP berkenaan sememangnya yang berhormat tidak dapat menampung untuk menempatkan kesemua jabatan atau agensi persekutuan yang terdapat di lawas. Saya mengambil maklum bahawa memang masih terdapat jabatan atau agensi persekutuan di bahagian atau daerah di Sarawak termasuk daerah lawas yang masih menyua di premis swasta maupun menumpang bangunan pejabat di bawah kerajaan negeri Sarawak. Namun keutamaan perancangan ini, pembangunan PJP di seluruh Sarawak adalah dan setelah mengambil kira keperluan penempatan jabatan atau agensi yang lebih mendesak. Bagi maksud ini yang berhormat, pejabat SUP Sarawak sedang melaksanakan tinjauan keperluan BGP di setiap bahagian bagi mendapatkan keperluan atau ruang atau schedule of accommodation SOA jabatan atau sebelum perancangan pembinaan PGP di satu-satu atau di setiap bahagian dan daerah di negeri Sarawak. Terima kasih. Saya jemput lawas. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada timbalan Menteri yang menjawab. Di lawas sekarang ada sebuah bangunan pejabat persekutuan yang dikenali seperti mana yang disebutkan oleh timbalan Perdana Menteri tadi, Wisma Persekutuan. Dibina pada tahun 1978, 45 tahun dulu, tidak mempunyai ruang pejabat untuk menempatkan kesemua jabatan kerajaan persekutuan, sehingga terpaksa menyewa ruang pejabat yang berselerak di Bandar Lawas. Soalan saya, apakah langkah proaktif kerajaan persekutuan dalam memastikan bangunan gunasama persekutuan mencukupi untuk semua jabatan dan agensi persekutuan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lawas. Buat masa ini, pejabat ini sedang melaksanakan tinjauan seperti yang saya kata tadi Yang Berhormat Lawas, keperluan ruang pejabat di setiap bahagian di Sarawak bagi mendapatkan keperluan ruang iaitu schedule accommodation atau SOA. Jabatan agensi sebelum perancangan pembinaan bangunan gunasama persekutuan di satu-satu atau di semua bahagian atau daerah. Hasil tinjauan dijangka diperoleh pada penghujung bulan Oktober ini Yang Berhormat. Dan gunakan tinjauan perancangan pembangunan bangunan gunasama persekutuan ini nanti di sesuatu daerah atau bahagian tertaluk kepada keperluan berdasarkan hasil tinjauan pejabat SOP yang dilaksanakan selain daripada kelulusan pihak kerajaan berkenaan Yang Berhormat. Ini juga kita mengambil kira peruntukan Kementerian Kewangan juga Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua soalan dapat. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Banyak pejabat kerajaan di Kuala Lumpur menyewa bangunan bersendirian untuk beroperasi. Saya ingin tanya, apakah ada usaha untuk menempatkan pejabat-pejabat itu dalam satu tempat dan bangunan bagi memudahkan orang ramai yang berurusan? Terima kasih.
Seperti mana saya kata dengan Sarawak tadi, ini spesifik untuk Sarawak Yang Berhormat. Tetapi saya akan maklum daripada rintihan Yang Berhormat tadi, dan saya berharap kerajaan akan mengambil perkara ini dengan begitu serius sekali supaya semua jabatan kerajaan ini kita tempatkan seperti di Putrajaya. Yang Berhormat, sangat terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Jamaluddin bin Yahya, Pasir Salak. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Naik perahu membawa kayu dari Temasek ke Pantai Sepat. Pasir Salak ingin nak tahu jawapan soalan nombor 4. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2022 lepas, Lembaga Tabung Haji telah melaksanakan pemberian bantuan kewangan haji secara bersasar mengikut kategori jemaah haji muassasah dalam kumpulan B40 dan bukan kumpulan B40. Bantuan ini dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga Tabung Haji melalui pendapatan pelaburannya. Pada tahun 2023, Lembaga Tabung Haji mula melaksanakan klasifikasi jemaah haji mengikut kategori B40, M40 dan T20, bayaran penuh. Tabung Haji akan meneruskan bantuan kewangan haji bagi membantu jemaah haji muassasah yang menunaikan haji buat kali pertama dan kurang pendapatan untuk mencukupkan perbelanjaan tunai haji mereka. Ini adalah bersesuaian dengan peranan Lembaga Tabung Haji mentadbir semua urusan berkaitan pengendalian dan kebajikan jemaah haji Malaysia. Oleh itu, dasar penetapan kadar bayaran haji secara bersasar yang diperkenalkan pada musim haji 1444 Hijrah lepas akan diteruskan untuk musim haji 1445 Hijrah 2024 Masihi. Tabung Haji juga akan meneruskan inisiatif bantuan kewangan haji secara bersasar ini dari tahun ke tahun kepada golongan yang paling memerlukan selaras dengan hasrat kerajaan untuk menstruktur semula subsidi secara bersasar. TH juga telah dan sedia berusaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat melalui media sosial dan sesi libat urus tentang kepentingan konsep kemampuan atau istita'ah. Syukur Alhamdulillah seramai 67 jemaah B40 dan M40 telah menolak bantuan kewangan haji yang layak diperolehi sebagai duyufur rahman pada musim haji yang lepas. Sebaliknya membayar kos penuh haji kerana berpegang kepada syarat istita'ah atau kemampuan dalam kewajipan menunaikan ibadah itu. Manakala seramai 396 jemaah B40 dan M40 pula mengambil inisiatif mengurangkan kebergantungan mereka terhadap bantuan kewangan haji dengan membuat pembayaran tambahan antara RM1,000 hingga RM12,000 berbanding bayaran haji minima yang dikenakan. Pada musim haji lepas, pecahan peratusan jemaah haji yang terpilih ke Tanah Suci yang memilih secara muassasah bagi kategori kumpulan B40 dan M40 masing-masing adalah 45.7% dan 52.3%, manakala hanya 2% saja terdiri daripada kumpulan jemaah haji T20. Bantuan kewangan haji dan agihan keuntungan sebagai pulangan kepada pendeposit mempunyai hubungan yang bertentangan. Agihan keuntungan tertakluk kepada pendapatan, pulangan pelaburan serta kedudukan ekonomi semasa. Apabila perbelanjaan disalurkan untuk bantuan kewangan haji dapat dikurangkan, maka kos operasi akan menurun dan hasil daripada pelaburan untuk diagihkan kepada pendeposit akan meningkat. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya jumpa Pasir Salak. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, apakah respon kerajaan ekoran Lembaga Tabung Haji yang menganggarkan kenaikan kos menunaikan ibadah haji sehingga 11% pada tahun 2024 dan bagaimanakah ia akan memberi implikasi keuangan terutama mereka yang memerlukan? Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Peningkatan kos haji terdedah kepada faktor-faktor di luar kawalan Lembaga Tabung Haji, termasuk kadar inflasi dan pencukaian di Arab Saudi, kadar tukaran mata wang ringgit berbanding Saudi Rial dan dolar Amerika, projek pembesaran yang berterusan di Makkah dan Madinah yang menyebabkan banyak bangunan penginapan jemaah haji dirobohkan dan memberi tekanan kepada pasaran harga sewaan. TH telah berusaha untuk mengawal peningkatan kos ini dengan memeterai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk penerbangan, penginapan, sajian makan dan beberapa perkhidmatan di Arab Saudi.
Dengan cara ini, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. TH telah memberikan bantuan kewangan haji kepada jemaah haji negara sejak tahun 2001 lagi dan telah menambah baik mekanisme bantuan ini secara bersasar bermula tahun 2022. Memahami keadaan persekitaran yang semakin mencabar termasuk suasana inflasi seluruh dunia, TH akan meneruskan bantuan kewangan haji kepada jemaah haji yang benar-benar memerlukan bagi menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua. Sila Tenggara. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan saya, adakah dengan semua yang disebutkan ini tadi, kenaikan kos saban tahun, apakah tabung haji akan menyemak semula kriteria yang pertimbangan kepada jemaah haji ini untuk kategori untuk pertamanya B40, M40 untuk tambah baik proses atau mekanisme subsidi bantuan kewangan haji. Sebelum itu saya nak ucap terima kasihlah urusan tabung haji, pengalaman saya tahun ini amat baiklah urusan TH. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih YB Tenggara. Kadar bantuan kewangan haji yang ditetapkan bagi setiap jemaah haji adalah berdasarkan kategori pendapatan individu masing-masing dan bukannya berdasarkan kepada pendapatan isi rumah. Dasar klasifikasi pendapatan bagi jemaah haji yang terpilih mengikut kategori B40, M40 dan T20 ini adalah berasaskan kerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pengkalan data penerima bantuan kerajaan sedia ada seperti tahun 2022 dan 2023. TH juga mengambil maklum akan usaha kerajaan untuk membina pengkalan data utama yakni PADU yang akan menggabungkan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah dalam usaha untuk menyalurkan subsidi secara adil dan bersasar. Untuk tujuan tersebut, sekiranya diberikan ruang dan peluang, tabung haji akan mempertimbangkan cara baharu untuk menambah baik proses mengklasifikasikan bakal jemaah haji bagi tujuan pemberian bantuan kewangan haji bersasar selari dengan hasrat kerajaan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih. Saya jemput Puan Rodiah binti Ismail Ampang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan daripada Ampang nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil maklum dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh pengguna perkhidmatan mudah alih di mana nombor yang sedang digunakan merupakan nombor kita semula yang pernah digunakan oleh pengguna lain. Sehubungan itu, KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC dari semasa ke semasa sentiasa menambah baik prosedur sedia ada untuk memastikan keselesaan pengguna perkhidmatan. Penggunaan semula nombor ataupun nombor kita semula ini merupakan satu dasar sedia ada di bawah Rancangan Pengurusan Penomboran dan Pengalamatan Elektronik NEAP 2023, di mana amalan ini adalah untuk memastikan setiap nombor yang diuntukkan dengan izin assigned diguna pakai dengan berhemat, cermat dan dapat mengelakkan pembaziran. Selain daripada sumber asli seperti petroleum dan emas, nombor telefon juga merupakan sejenis sumber ataupun resos yang perlu diurus dengan baik. Bagi menangani masalah dan mengurangkan risiko berkaitan panggilan kepada pengguna nombor lama, nombor-nombor yang telah tidak aktif ini akan dimasukkan dalam satu tempoh kuarantin atau dengan izin cooling off period selama sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum boleh digunakan semula oleh pengguna baru. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, setakat tahun ini, di awal tahun, pihak kami dimaklumkan melalui MCMC bahawa terdapat 8.15 juta nombor yang berada dalam cooling off period, yakni yang dikita semula, daripada sejumlah hampir 49.4 juta nombor yang akaun yang aktif dalam negara kita. Amalan mengguna semula nombor telefon lama dan tempoh kuarantin ini juga digunakan di negara-negara lain seperti di Amerika Syarikat, di mana cooling off periodnya adalah 45 hari, Australia 6 bulan dan Singapura 90 hari. Walaupun langkah-langkah mengurangkan masalah dan risiko telah dilakukan, MCMC tidak dapat menegah bank atau sebarang perkhidmatan daripada menyimpan data pribadi pelanggannya untuk tempoh yang lama. Oleh itu, dalam menangani perkara ini, pengguna baru harus cakna untuk menyekat nombor telefon dengan menggunakan fungsi sedia ada yang terdapat di dalam telefon mudah alih. Pengguna juga hendaklah sentiasa mengemaskini maklumat nombor
telefon mereka dengan pihak penyedia perkhidmatan perbankan bagi menjamin keselamatan akaun perbankan masing-masing. Jika terdapat panggilan yang mengancam keselamatan pengguna baru, disarankan supaya laporan polis dibuat dengan segera. Sekiranya pengguna berhadapan dengan jenayah penipuan, pengguna hendaklah melaporkan perkara tersebut ke talian bantuan Pusat Respons Skam Kebangsaan atau NSRC pada nombor talian 997. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Ampang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nampak isu ni walaupun saya bangkitkan dia nampak kecil, tetapi sebenarnya isu nombor-nombor yang digunakan semula ini amat-amat mengganggu pengguna-pengguna. Lebih-lebih lagi bila nombor ini kita tidak pasti siapa pengguna sebelumnya, tetapi kita mewarisi nombor tersebut. Jadi kadang-kadang gangguan, intimidasi, masalah yang ada, walaupun kita faham Menteri jawab tadi ada cooling off period yang telah pun dilaksanakan selama 6 bulan, tetapi soalan saya, apakah 6 bulan ini mencukupi? Ataupun saya bertanya, apakah ada dasar yang lebih baik untuk kita laksanakan? Terutamanya contohnya tidak menggunakan langsung nombor-nombor yang telah pun tidak diguna pakai. Jadi ianya lebih mengurangkan stres ataupun masalah ketekanan kepada pengguna-pengguna. Jadi itu soalan saya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Untuk makluman Yang Berhormat, daripada 49.4 juta nombor pengguna ataupun pengguna perkhidmatan mudah alih di Malaysia setakat suku kedua 2023, terdapat 34.98 juta adalah pengguna prabayar ataupun prepaid, manakala baki 14.45 juta adalah pasca bayar, postpaid. Jadi kebanyakannya, kebiasaannya adalah di kalangan prepaid, ya, jumlah yang agak besar. Walau bagaimanapun, untuk makluman Yang Berhormat dan juga Tan Sri Ketua dan Dewan, berdasarkan statistik aduan yang diterima oleh pihak MCMC setakat ini, sejak tahun 2021, hanya 80 aduan yang diterima berkaitan nombor yang dikira semula. Ini adalah bersamaan dengan 0.00016% daripada jumlah langganan nombor mudah alih di Malaysia. Jadi dia angka yang agak kecil. Tempoh cooling off period yang saya sebutkan tadi, kalau dibandingkan Malaysia 6 bulan, kalau di negara-negara lain yang saya sebutkan tadi seperti di Amerika Syarikat 45 hari, Australia 6 bulan, Singapura 90 hari. Ya, manakala saya difahamkan bagi Singapura, sebagai contoh, sekiranya seseorang pengguna itu tahu dan dimaklumkan bahawa itu adalah nombor kita semula, tapi mereka ingin keluar daripada cooling off period itu, mereka boleh mohon dan boleh dilepaskan. Jadi pada waktu ini kita belum, ya, pihak kementerian dan MCMC belum mempunyai cadangan untuk merubah, tapi kita akan ambil maklum pandangan Yang Berhormat dan akan teliti semula dari semasa ke semasa untuk tambah baik perkhidmatan ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Kulim Mana Baru. Baik, terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Soalan tambahan untuk soalan 5. Yang Hormat Menteri, apakah keberkesanan ciri keselamatan Q-Swiss setakat ini untuk membantu pelanggan segera menyah aktif akses akaun mereka serta usaha penambahbaikan lain yang sedang diteliti oleh pihak kerajaan? Dan soalan seterusnya, adakah waktu operasi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC juga akan dilanjutkan ke 24 jam untuk membantu kepada mangsa penipuan setiap masa? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk maklumkan kepada ahli-ahli Yang Berhormat bahawa untuk makluman semua, MCMC ada membuka kaunter dari semalam hingga esok untuk menerima sebarang aduan daripada ahli-ahli Yang Berhormat serta menyediakan dossier untuk kawasan ahli-ahli Yang Berhormat. Ya, jadi semua isu-isu yang pernah dibangkitkan yang boleh dapatkan maklumat terkini dengan kaunter MCMC. Setakat ini hanya 24 ahli parlimen yang telah hadir untuk mengambil dossier. Dan setakat semalam, zero komplain, belum ada yang mengadu. Tapi menjawab soalan pertama, untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya mana-mana pengguna boleh berhubung dengan penyedia perkhidmatan ataupun Mobile Network Operator MNO dengan izin untuk sekiranya mereka berhadapan ataupun menghadapi sebarang masalah berkaitan dengan perkhidmatan yang mereka alami.
Dan masa yang sama sekiranya mereka merasakan aduan yang mereka panjangkan untuk menyaaktif ataupun mengambil tindakan tidak dapat dicapai ataupun tidak dapat diselesaikan oleh pihak telco, mereka juga boleh berhubung dengan pihak MCMC untuk tindakan lanjut dengan membuat aduan secara dalam talian ataupun menghantar email kepada pihak MCMC. InsyaAllah akan diselesaikan. Berkenaan dengan NSRC, dia sebenarnya pada waktu ini dari jam 8 pagi hingga 8 malam, walau bagaimanapun NSRC seperti yang diumum oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober lalu telah menerima suntikan tambahan dana, jadi semestinya pihak NSRC akan meneliti cara-cara untuk menambah baik akses kepada daripada orang awam untuk mereka menyalurkan aduan dan juga membuat laporan tentang kegiatan ataupun masalah skam yang mereka hadapi. Jadi sedang dalam dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, saya jemput Komander Nordin bin Ahmad Ismail, Lumut. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, YB Timbalan Menteri. Soalan saya nombor 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Lumut atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Dipertua, dokumen strategi program transformasi armada TLTM 15-5 telah memperincikan rancangan perolehan 3 buah kapal multi-role support ship MRSS dalam rancangan Malaysia yang ke-12 dan ke-13. Keperluan MRSS ini adalah amat penting dalam melengkapkan aset armada TLDM bagi memenuhi keperluan operasi ATM melalui kemampuan strategik sea lift antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Di samping bantuan logistik dan kemanusiaan di peringkat antarabangsa apabila diperlukan. Walau bagaimanapun, fokus TLDM masa kini lebih tertumpu kepada program peningkatan keupayaan aset kombatan yang lebih kritikal seperti meneruskan perolehan kapal Littoral Combat Ship LCS dan perolehan kapal Littoral Mission Ship Batch kedua. Dan perolehan kapal MRSS ini akan dirancang dalam rancangan Malaysia ke-13 yang akan bermula pada tahun 2026. Itu saja jawapan. Silakan Lumut. Soalan tambahan saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau menunggu rancangan Malaysia ke-13, mana kapal yang sedia ada yang telah berusia hampir 40 tahun akan berkhidmat lagi 3 tahun. Itu pun bergantung kepada bajet lah pada RMK ke-13. Saya pernah berkhidmat di kapal tersebut. Kapal KD Sri Indah Sakti. Walaupun kelasnya, tapi dia telah dikategorikan sebagai multi-role support ship. Soalan saya, apakah langkah kementerian untuk meningkatkan keupayaan kapal MRSS ini yang sedia ada, yang telah berumur, yang telah berusia serta kos penyelenggaraan untuk pelbagai penugasan logistik? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman seperti mana yang saya sebut tadi, memang kita tak nafikan bahawa MRSS yang sedia ada ini kita, saya fikir ada dua. Satu sudah berusia 40 tahun dan satu lagi berusia 43 tahun. Itu kita tak nafikan. Tetapi seperti mana yang kita sebut tadi, dalam kita merancang dalam rancangan Malaysia yang ke-13, dalam tempoh itu, di samping saya sebut tentang LCS, saya sebut tentang LMS, sebenarnya penumpuan kita juga adalah untuk meningkatkan keupayaan kombatan di samping MRSS yang sedia ada juga. Jadi sebab itu kalau kita lihat dua faktor yang menjadi faktor penting, pertama teknikal dan juga kewangan itu. So penyusunan kita di TLDM itu mengambil kira semua faktor-faktor ini. Itu saja. Saya jemput Sri Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya adalah berkaitan dengan keselamatan. Oleh kerana MRSS ini adalah sebagai bantuan untuk hantar bekalan dan sebagainya. Sedangkan kita punya laut ni luas, terutamanya Laut Cina Selatan yang panjangnya pun 5684.42 km. Dengan bukan saja di Laut Cina Selatan, bahkan di sebelah Selat Melaka juga kita ada masalah lanon dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat bajet untuk ketenteraan bagi Indonesia ada 37 bilion, Singapura 65 bilion.
Singapura yang kecil pun bajet ketenteraannya besar. Jadi apakah perancangan kementerian untuk memastikan keselamatan negara itu betul-betul dapat dijaga dengan usaha yang sepatutnya bagaimana, dan apakah perancangan seterusnya untuk memastikan kapal-kapal keperluan negara ini ada pada negara kita? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seri Gading atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, seperti mana kita tahu bahawa kita telah menggariskan kertas putih pertahanan kita. Dan kita tahu bahawa Malaysia sebuah negara maritim. Dan kita tahu bahawa dalam kertas putih pertahanan itu, gabungan kita sama ada kekuatan kita di laut, di darat maupun di udara. Termasuk yang terbaru kita letakkan antara elemen penting adalah kekuatan cyber kita. Sebab itu kalau kita lihat kemampuan kita di kala ini, itu tidak perlu kita pertikaikan. Tugas tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan adalah untuk pastikan kedaulatan dan sempadan kita sentiasa terjaga. Sebab itu kita mengambil kira semua aspek-aspek ini. Memang saya akui bahawa bajet kita walaupun tahun ini ditingkatkan 2 bilion ringgit tak cukup bagi kita. Tetapi kerana keperluan pertahanan ini memang perlu kita pertingkatkan demi masa depan pertahanan negara kita. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat dalam negara maritim, pertahanan itu juga akan merangsang juga kemampuan ekonomi kita. Kerana kita tahu bahawa kekayaan kita ada di laut itu, sama ada hasil minyak dan pelancongannya dan dari segi perdagangannya. Sebab itu kalau kita lihat investment kita kepada pertahanan itu sebenarnya adalah sebahagian daripada keperluan untuk memastikan ekonomi negara juga. Itu saja jawapan. Baik, saya difahamkan YB Tenom tidak berada dalam Dewan. Sekarang saya jemput Datuk Ahmad Amzad bin Muhammad Kuala Terengganu. Silakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI sentiasa komited untuk menyumbang kepada penjanaan ekonomi negara menerusi aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan ataupun R&D&C tempatan. Bagi memperkasakan lagi usaha mengkomersialkan hasil R&D tempatan, MOSTI dengan kerjasama Kementerian Kewangan Malaysia telah memperkenalkan program penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan atau dikenali sebagai MySTI dalam perolehan kerajaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, MySTI merupakan salah satu inisiatif untuk memperkasa aktiviti pengkomersialan teknologi dan inovasi tempatan. Kini, barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan melalui aktiviti R&D tempatan boleh dikenal pasti melalui penandaan logo MySTI dan diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan. Pemerolehan kerajaan memberi keyakinan kepada bakal pembeli terhadap barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan serta seterusnya boleh dipasarkan dengan lebih strategik dan sistematik di pasaran terbuka, tempatan dan juga luar negara. MySTI menyediakan platform yang merangkumi program penandaan, logo serta inventory barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan yang boleh diakses di portal www.mysti.gov.my dan barangan dan perkhidmatan yang ditandakan dengan logo MySTI layak diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan. Sehubungan dengan itu, selaras dengan pembentangan bajet 2024, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan peruntukan berjumlah 27 juta ringgit Malaysia bagi pelaksanaan dua program iaitu kempen beli barangan buatan Malaysia dan program penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan iaitu MySTI. Daripada jumlah ini, sebanyak 13 juta ringgit Malaysia dikhususkan untuk MySTI. Program ini akan dilaksanakan secara rintis selama 2 tahun bermula daripada 26 Jun 2023 sehingga 25 Mei 2025 dan sehingga 18 hari bulan Oktober 2023
Musti telah menerima 112 permohonan penandaan logo MySTI. Daripada jumlah tersebut, 50 barangan dan perkhidmatan telah diluluskan logo MySTI dan sedang giat dipromosikan kepada 10 kementerian rintis untuk dibuat perolehan. Sekian dan terima kasih. Sila Kuala Terengganu. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Kerajaan melalui pelbagai dana R&D telah membiayai banyak penyelidikan yang menghasilkan pelbagai produk yang begitu bagus dan telah kebanyakannya ada yang beritahu telah berjaya dipasarkan di peringkat antarabangsa dan ada dijual kepada kerajaan-kerajaan luar pun. Tetapi masih ramai yang mengadu bahawa mengapa susah sangat produk-produk ini boleh diterima oleh kerajaan kita dari segi untuk pembelian. Jadi antara lain yang saya pernah mendengar antara lain produk tulang sintetik yang telah dicipta oleh anak tempatan mendapat kelulusan CJ halal dan sebagainya yang sangat memerlukan kepada bantuan kerajaan dari segi penerimaan. Sebenarnya selain daripada memerlukan dasar perolehan yang disebut tadi, kita telah mendengar sebelum ni kempen belilah barangan buatan Malaysia sejak dulu lagi. Apakah mesti mengenal pasti faktor-faktor lain yang sebenarnya menyebabkan kesukaran untuk penerimaan produk-produk teknologi tempatan ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya cabaran untuk kita mencapai pengkomersialan itu sentiasa merupakan satu cabaran yang agak besar untuk kedua pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Tetapi pada masa yang sama, kita telah memulakan usaha ini sejak beberapa tahun yang lalu. Ada satu program yang dikenali sebagai MCY. MCY itu adalah singkatan bagi Tahun Pengkomersialan Malaysia, di mana kita melipat gandakan usaha untuk mengkomersialkan teknologi dan juga inovasi tempatan. Sejak daripada tahun 2016, nilai keseluruhan produk yang telah kita mengkomersialkan adalah sebanyak 625 juta lebih daripada 546 produk. Bagi separuh panggal RMK ke-12, mesti telah berjaya mengenal pasti dan membantu untuk mengkomersialkan 160 produk dan teknologi perkhidmatan dengan nilai pengkomersialan yang berjumlah 224 juta. Pada masa yang sama, saya nampak bahawa YB Terengganu ini dia sentiasa prihatin dan juga mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi tempatan. Saya tertarik tentang apa yang disebut oleh YB Terengganu, Kuala Terengganu sebentar tadi tentang tertulang sintetik. Mungkin saya pun hairan macam mana YB Kuala Terengganu boleh dapat info seperti ini, menunjukkan bahawa YB Terengganu ini banyak maklumat sebenarnya dan sentiasa ikut perkembangan terkini. Sebenarnya produk tertulang sintetik ini, dia telah diinovasikan oleh satu syarikat yang dinamakan Leonix Stroma Bone Plate and Screw System. Dan untuk maklumat yang berhormat Kuala Terengganu, sebenarnya ini maklumat terkini. Syarikat ini telah berjaya, dia telah memohon dan telah berjaya untuk mendapat penandaan MySTI baru-baru saja. Jadi untuk kita bantu syarikat tempatan seperti ini, seperti mana yang kita umumkan tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperuntukkan 27 juta dan 13 juta daripada itu akan diperuntukkan untuk program MySTI. Maka kita boleh bantu syarikat ini dengan membuat perolehan barangan daripada syarikat ini yang telah menerima penandaan MySTI untuk digunakan oleh Kementerian Rintis. Dalam kes ini adalah Kementerian KKM sebagai percubaan bagi menambah keyakinan kementerian, dan sekiranya berjaya, bolehlah syarikat itu berkembang luas daripada sana. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan Aibsa. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Saya fikir dasar beli barangan buatan Malaysia ini sudah lama. Cumanya bagaimana kementerian mesti bekerjasama dengan MITI. Kerana saya faham MOF akan merujuk kepada MITI terlebih dahulu untuk menentukan sama adakah dalam negara kita mempunyai
item-item atau produk-produk yang memenuhi keperluan kerajaan. Itu yang pertama. Yang keduanya yang Perdana Menteri sebutkan tadi, Tan Sri Betul 27 juta dan program inti selama 2 tahun. Berapa banyak contribution kepada GDP selepas 2 tahun, dan saya harap produk buatan Malaysia ini mendapat pasaran bukan sahaja tempatan tetapi luar negara. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Untuk makluman, program MySTI yang disebutkan tadi, dia masih lagi program rintis yang baru dimulakan pada bulan Jun tahun ini sehingga ke bulan Mei 2025. Jadi selepas itu kita akan buat kajian dan akan melipat gandakan usaha untuk memastikan bahawa lebih banyak produk dan juga inovasi buatan tempatan bolehlah diberi keutamaan dalam proses perolehan kerajaan. Untuk soalan juga daripada YB Paya Besar tentang barangan buatan Malaysia, sebenarnya program beli barangan buatan Malaysia ini sebenarnya di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Tetapi bagi Musti, kita ada beberapa program sub daripada itu untuk membantu produk dan juga teknologi tempatan untuk kita bantu untuk komersialkan produk tersebut supaya dia boleh mencapai potensinya sepenuhnya. Usaha seperti itu dia ada juga usaha di peringkat pasaran tempatan dan juga peringkat pasaran global. Dan untuk angka-angka seperti sumbangan kepada GDP dan sebagainya, saya akan bagi kepada YB Paya Besar secara bertulis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Chun Man Miri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara menjalankan pemantauan dan pemulihan ke atas projek perumahan swasta yang bermasalah dan berlesen di bawah Akta Pemajuan Perumahan dalam kurungan kawalan dan perlesenan 1966. Mesyuarat Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai atau singkatannya TSFT bilangan 9/2023 telah mengesahkan sehingga 31 Ogos 2023 sebanyak 90 projek perumahan swasta lewat iaitu 9,376 unit rumah dan 485 projek perumahan swasta dalam kategori sakit iaitu 78,626 unit rumah. Statistik projek perumahan swasta lewat dan sakit merupakan statistik yang dinamik di mana setiap bulan terdapat perubahan projek baru yang disahkan lewat dan sakit, manakala terdapat juga projek yang telah dipulihkan. Perkara ini kita pantau melalui TSFT dan pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh kementerian dalam memulihkan projek sakit swasta ini. Selain itu, hasil maklum balas daripada industri, hasil maklum balas daripada pihak media dan sebagainya, kita juga menambah baik pelaporan untuk memasukkan ataupun mengenal pasti nilai pembangunan kasar ataupun singkatannya GDV bagi semua projek perumahan swasta semasa bermula pada bulan 5 yang lalu. Alhamdulillah, terbukti setakat ini kita telah berjaya menyelamatkan sebanyak 256 projek perumahan sakit swasta di mana ianya melibatkan kejayaan menyiapkan pemajuan sehingga mendapat sijil penyiapan dan pematuhan CCC dan juga merubah status projek menjadi lancak. Jumlah ini meliputi sebanyak 28,363 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar ataupun GDV sebanyak 23.37 bilion. Secara pecahannya, pemajuan yang berjaya menerima CCC adalah sebanyak 225 projek atas 19,945 unit dengan GDV bernilai 18.9 bilion ringgit, manakala sebanyak 31 projek atau 8,418 unit rumah projek sakit telah bertukar menjadi lancar mengikut tempoh penyiapan yang ditetapkan dengan melibatkan GDV bernilai 5.28 bilion ringgit. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Miri. Terima kasih atas jawapan daripada Timbalan Menteri. Syabas tahniah kepada KPKT kerana berjaya menyelamatkan begitu banyak projek yang akhirnya akan membawa manfaat kepada rakyat. Terima kasih atas usaha yang berterusan ini. Soalan saya ialah mohon Timbalan Menteri nyatakan
cadangan strategi kerajaan untuk turut mengintegrasikan penjejakan projek perumahan sakit di Sarawak dan Sabah? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Pada masa ini, KPKT hanya mengawal selia pemajuan perumahan swasta di Semenanjung, Malaysia mengikut Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 dan peraturan-peraturan. Manakala bagi pemajuan perumahan swasta di Sabah dikawal selia di bawah Enactment Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1978 Sabah, dan pemajuan perumahan swasta di Sarawak adalah di bawah Ordinans Pemajuan Perumahan dalam kurungan Kawalan dan Pelesenan 2013 Sarawak. KPKT sedia maklum bahawa projek perumahan swasta di Sabah dan Sarawak di luar bidang kuasa KPKT. Walau bagaimanapun, kita menyambut baik baru-baru ini Kerajaan Negeri Sarawak telah menyampaikan hasrat untuk menjalankan integrasi sistem perumahan di Sarawak dengan KPKT melalui Housing Integrated Management Systems, iaitu kita punya sistem HIMS, dan hasrat ini kita sambut dengan baik. Tujuan integrasi ini adalah supaya penjejakan ataupun tracking itu berkaitan projek perumahan swasta di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak boleh dilaksanakan dengan sistematik. Ini sebagai contoh, jika berlaku pemaju itu telah membuat projek itu sakit di Semenanjung, maka perkara itu juga boleh, maklumat itu boleh sampai kepada Sarawak, dan pada masa yang sama juga ada pemaju yang sebenarnya telah menghadapi masalah dari segi menyiapkan projek di Sarawak, maka perkara itu juga boleh dikongsikan dengan sistem di KPKT ini. Maka dengan itu juga kita juga menyeru dan juga mengalu-alukan sekiranya Kerajaan Negeri Sabah untuk mengintegrasikan juga sistem perumahan di Sabah supaya pada akhirnya kita ada satu platform yang kita boleh integrasi antara ketiga-tiga wilayah ini untuk memastikan tidak berlaku keculasan di peringkat pemaju menyebabkan wilayah lain juga terjejas. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Kuantan. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan saya, sejauh manakah keberhasilan langkah pencegahan yang diambil oleh Task Force Projek Perumahan Swasta dan terbengkalai sehingga kini? Sebagai contoh, pelaporan berkala melalui Housing Integrated Management System HIMS. Selain itu, aspek forward modeling seperti penganjuran forum hartanah swasta dengan penglibatan pemegang taruh dalam sektor perumahan serta sesi libat urus awam bersama bakal pembeli rumah melalui sesi forum. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat. Seperti mana yang saya jelaskan daripada awal lagi, daripada sidang parlimen, daripada yang pertama lagi, bahawa pada ketika ini memang tumpuan itu diberikan kepada menyelesaikan projek-projek legasi ataupun projek-projek yang sedia ada sakit maupun terbengkalai. Tetapi Yang Berhormat juga menyebut bahawa bagaimana pula untuk kita mengelakkan perkara ini berulang. Maka sebab itu, dari segi penambahbaikan sama ada yang disebut tadi melalui platform HIMS, iaitu sistem kita untuk kita integrasikan segala maklumat data sama ada daripada pihak pemaju ataupun juga daripada pihak kementerian supaya tidak berlaku kesenjangan dari segi pelaporan dan sebagainya. Cuma kalau saya boleh sebut dari segi penambahbaikan yang kita sedang teliti dan kita sedang tengok, awal pagi tadi saya menjawab persoalan mengenai HDA. Apabila kita menyebut kita nak tambah baik melalui sistem HIMS tadi, kita telah berjaya menjejaki ada 12 jenis pelanggaran akaun HDA ini. Sebagai contoh, saya dah baca section-section yang perlu diikuti oleh pihak pemaju. Pelanggaran ini termasuk sebagai contoh, mereka tidak menggunakan akaun HDA itu untuk memasukkan segala kutipan bayaran. Ataupun ada juga yang berlaku mereka menggunakan akaun tersebut untuk membayar perkara yang lain. Maka sebab itu bila kita nak tambah baik melalui HIMS itu, maka perlu ada integrasi yang jelas supaya tidak berlaku kesenjangan data tadi. Jadi sedangkan akaun itu mungkin terletak di pihak bank, dibuka di institusi kewangan, tetapi pemantauan itu perlu dilakukan oleh KPKT. Maka sebab itu, untuk meyakinkan industri sama ada di pihak pemaju,
pihak perbankan, maka kita perlu ada libat urus. Sama ada yang disebut tadi, kita akan buat forum perbincangan di kalangan pihak pemegang taruh, mahupun dari segi forward modelling itu bagaimana kita nak meminda dari segi akta sedia ada dan juga bagaimana kita nak tambah baik peraturan yang ada bagi mengurangkan risiko berlakunya projek sakit dan terbengkalai. Dan akhir sekali, sebagai contoh nak memberi keyakinan tersebut, contohnya projek terbengkalai ini kebanyakannya yang ada pada hari ini bermula sebelum tahun 2015. Maka itulah kesan yang kita ada pada hari ini, yang terpaksa kita cuba mencari jalan penyelesaian kerana apa yang kita nak cuba tambah baik, kesannya adalah untuk pada masa akan datang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya jemput Tuan Kalam bin Salan Sabak Bernam. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang-di-Pertua. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, inisiatif-inisiatif yang digariskan dalam Plan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 atau NACP adalah dalam perimeter tata kelola, integriti dan anti rasuah yang mencakupi 6 sektor yang menjadi keutamaan negara. 6 sektor tersebut adalah pentadbiran awam, politik, perolehan, penguatkuasaan undang-undang, institusi korporat dan kehakiman dan perundangan. Sehingga suku tahun kedua tahun 2023, sebanyak 68 inisiatif dari 111 inisiatif NACP telah siap dilaksanakan. Jumlah ini bersamaan dengan 61% penyiapan keseluruhan setakat minggu lepas. Penyiapan ini adalah di peringkat output oleh ketua-ketua agensi peneraju yang telah ditetapkan dalam dokumen NACP. Buat masa ini, SPRM kekal memantau pelaksanaan inisiatif NACP sehingga tamat pelaksanaannya menjelang Disember 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nombor 1 tahun 2018 siri 2 nombor 2 pada tahun 2019 berkaitan pelaksanaan NACP. Kerajaan melalui SPRM optimis penyiapan inisiatif NACP yang berbaki dapat dilaksanakan oleh ketua agensi peneraju dan menjangkakan 91% penyiapan inisiatif menjelang Disember 2023. SPRM kekal komited dalam memastikan agenda pembanterasan rasuah dan pemantapan tata kelola baik serta penginstitusian integriti menjadi paksi dan asas utama dalam menuju sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN pada 6 Julai 2023 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju dengan pembangunan strategi pembanterasan rasuah nasional ataupun the National Anti-Corruption Strategies NACS sebagai kesinambungan kepada pelaksanaan NACP yang akan berakhir pada tahun 2023 ini. Justru sebanyak 10 inisiatif, khususnya berkaitan pindaan perlembagaan persekutuan dan pengenalan kepada perundangan, baru akan dinilai semula untuk pertimbangan dalam dokumen baru NACS, kelak mengikut kesesuaian keselaras dengan dasar semasa kerajaan. NACS yang kini sedang dibangunkan mengambil kira pelbagai aspek untuk dipertimbangkan dalam usaha untuk memerangi rasuah secara komprehensif. Pembangunan NACS akan mengambil kira dapatan penyelidikan dalam negara dan antarabangsa serta pandangan pelbagai pihak serta pemegang taruh bagi mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh. Usaha ini penting bagi memastikan pencapaian kedudukan terbaik dalam Corruption Perception Index ataupun CPI, iaitu sasaran dalam kalangan tangga 25 terbaik CPI dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Melalui kebersamaan dan membanteras rasuah,
oleh semua pihak dan tidak tertumpu kepada entiti penguatkuasaan sahaja. Ini adalah kerana CPI bukan sekadar melibatkan tangkapan dan pendakwaan rasuah. Dalam 9 survei CPI, ia turut melibatkan berkenaan pengukuhan demokrasi, keazaman politik, hak asasi manusia, daya saing ekonomi, penguatkuasaan serta amalan tata kelola baik yang mana ini memerlukan komitmen semua pihak termasuk ahli-ahli Dewan Rakyat. Sekian, terima kasih. Sabak Benam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Laporan Jawatankuasa NACP 2019-2023 bagi tahun 2020 dan 2021 telah menekankan 6 bidang keutamaan yang sangat berisiko tinggi rasuah. Yang pertama, tadbir urus politik. Yang kedua, pentadbiran sektor awam. Ketiga, perolehan awam. 4, perundangan dan kehakiman. 5, penguatkuasaan undang-undang. Tadbir urus korporat. Apakah langkah-langkah kerajaan ke atas pengamal 6 bidang tersebut supaya bidang tersebut indeks rasuah yang dapat diturunkan dan seterusnya bebas rasuah? Puan Yang Dipertua, sebagai ahli politik, ya, saya perhatikan di situ tadbir urus politik adalah menduduki ranking yang pertama berisiko tinggi rasuah. Bagi saya tidak bimbang kalau saya ditahan oleh SPRM atas tuduhan rasuah. Tetapi saya bimbang jika saya terlibat rasuah tapi SPRM tidak tahan saya. Soalan saya, apakah kerajaan bersetuju penubuhan mahkamah khas bimbang berhubung anti rasuah seperti yang pernah disurkan oleh Jawatankuasa khas mengenai rasuah? Mahkamah khas berhubung anti rasuah. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan Mahkamah Khas Anti Rasuah, pada tahap ini memang terdapatnya Mahkamah Khas iaitu di bawah bidang kuasa Mahkamah Session yang mengendalikan kes-kes rasuah secara khas, di mana hakim-hakim yang terpelajar di dalam bidang rasuah ditugaskan untuk mendengar kes-kes rasuah, dan mahkamah khas itu terdapatnya di keseluruhan negara. Jadi itu merupakan satu amalan yang telah pun dilaksanakan dan dijalankan setakat ini, dan tiada apa-apa indikasi bahawa itu akan berhenti. Jadi pihak kerajaan memang akan meneruskan dengan inisiatif tersebut. Khususnya terdapat 18 mahkamah khas rasuah di keseluruhan negara. Seperti yang saya katakan tadi, ianya semuanya merupakan mahkamah session. Berkenaan dengan langkah-langkah untuk melaksanakan 6 bidang yang telah pun saya menyebut tadi, iaitu 6 sektor yang menjadi keutamaan negara. Seperti yang saya katakan tadi, Puan Yang Dipertua, sehingga suku tahun kedua 2023, sebanyak 68 inisiatif dari 111 inisiatif NACP telah siap, dan kami berharap, in fact kami telah pun menjangkakan bahawa setakat 90% ataupun 91% penyiapan inisiatif tersebut akan disiapkan dalam bulan Disember 2023. Jadi ini merupakan satu angka yang agak banyak, dan kerajaan memang komited, Puan Yang Dipertua, untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif tersebut. Sekian, terima kasih. Segamat. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih juga Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya dan juga pandangan, adakah Yang Berhormat setuju bahawa pengurusan ataupun penglibatan dalam rasuah ini adalah kebanyakan daripada transaksi fizikal, dan juga apakah langkah-langkah pemantauan digital currency yang mungkin kita tidak dapat mengawal. Sebenarnya itu yang antara punca yang kita tak dapat mengawal kewangan yang keluar daripada negara kita. Bagaimanakah NAC
S berperanan dalam mewujudkan pemantauan serta mencegah bersepadu terhadap sebarang unsur rasuah yang boleh berlaku dalam perkhidmatan awam menerusi aktiviti pengubahan wang haram yang melibatkan platform dalam talian seperti blockchain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan usaha-usaha yang diambil untuk membantras ataupun memerangi berlakunya rasuah secara online seperti telah pun yang ditanya tadi. Memang ini merupakan satu perkara yang serius yang menjadi terdapat banyak insiden berkenaan dan ini adalah seperti yang saya katakan tadi merupakan perkara yang bergantung kepada siasatan yang akan diambil oleh pihak penguasa, pihak penyiasat dan sebagainya dan berdasarkan juga kepada pemberitahu aduan ataupun komplainan. Ini merupakan satu aspek yang penting di dalam proses penyiasatan di mana komplainan tersebut mempunyai peranan yang penting. Jadi isu inisiatif kerajaan seperti memperkenalkan ataupun mengukuhkan Whistleblower Act dan sebagainya, ini juga akan memberi kesan ataupun impak yang positif terhadap isu ini. Dan akhir kata, NACS juga akan melihat semula isu-isu yang menjadi trend di negara dan akan mengambil tindakan untuk dimasukkan di dalam NACP sebagai inisiatif seterusnya. Itu saja Puan Yang Pertua. Sekian, terima kasih. Soalan seterusnya, saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Bentong tiada dalam Dewan, jadi saya jemput Dato' Ali Anak Biju Saratok. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya adalah soalan nombor 12. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan Persekutuan sentiasa pekah dengan usaha Kerajaan Sarawak dalam menerajui inisiatif penjanaan dan pelaksanaan hidrogen hijau di dalam negara. Pelancaran Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen atau singkatannya HETR adalah landasan strategik bagi pembangunan ekonomi hidrogen di seluruh negara. HETR akan memacu sektor tenaga dalam mewujudkan ekonomi hidrogen di Malaysia dengan menjanah pendapatan sehingga 12.1 bilion ringgit dan memastikan sektor hidrogen menyumbang antara 49 bilion ringgit sehingga 61 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK negara menjelang tahun 2030. Matlamat negara adalah untuk menjadikan hidrogen sebagai salah satu sumber tenaga alternatif ke arah mencapai kemandirian teknologi dan menjamin keterjaminan tenaga. Kerajaan Sarawak komited untuk membangunkan keupayaan bagi menghasilkan 130 kg hidrogen hijau setiap hari. Negara kita pula mampu untuk menghasilkan sejumlah 123,000 gigawatt jam tenaga setahun daripada jana kuasa hidro. Daripada jumlah ini, empangan hidro yang sedia ada di Sarawak berupaya untuk menjana 87,000 gigawatt jam atau sebanyak 70% daripada kapasiti negara berbanding 20,000 gigawatt jam daripada Sabah dan 16,000 gigawatt jam daripada Semenanjung Malaysia. Bererti bahawa Sarawak dapat memanfaatkan kelebihan infrastruktur jana kuasa hidro untuk menerajui penghasilan hidrogen hijau bukan saja di Malaysia tetapi malah di rantau ASEAN. Sasaran fasa jangka masa pendek HETR ialah tumpuan khusus
terhadap projek-projek demonstrasi hidrogen bagi memacu permintaan domestik dan pasaran ekspor. Pelaksanaan dimulakan dengan projek domestik yang praktikal dan berskala kecil bagi membuktikan kebolehlaksanaan ke peringkat komersial. Kita mempunyai pendekatan bina sebahagian, beli sebahagian ataupun dengan izin buy some, build some secara bersepadu yang akan dijayakan ke arah pemacuan teknologi tinggi secara menyeluruh di sepanjang rantaian nilai ekonomi dan ekosistem hidrogen di samping membangunkan bakat tempatan. Projek-projek ini akan diterajui melalui kerjasama dan usaha sama antara Kerajaan Persekutuan, Kementerian, Kerajaan Negeri dan industri, dan mesti sentiasa terbuka untuk meneroka peluang kerjasama dengan kerajaan negeri dan pemegang taruh di Sarawak dalam sumber tenaga boleh diperbaharui yang berasaskan hidrogen. Sekian dan terima kasih. Saratok. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang komprehensif tadi. Sememangnya Sarawak lebih ke hadapan di dalam pembangunan pengeluaran tenaga hidrogen hijau di Malaysia ini. Sarawak sendiri menanggung sendiri kos-kos R&D selama ini. Soalan saya adalah, adakah kerajaan persekutuan ataupun mesti ada bercadang untuk menyediakan dana khas membantu Sarawak membangunkan tenaga hidrogen hijau, memandangkan potensinya yang amat besar di pasaran dunia, dan apakah kekangan-kekangan utama yang dihadapi di dalam pembangunan hidrogen hijau ini? Terima kasih Yang Berhormat Saratok. Untuk makluman YB, Kementerian mesti kita berniat untuk meningkatkan lagi kerjasama dan juga kolaborasi dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Sebagai contoh, di bawah mesti ada satu agensi yang dinamakan Nano Malaysia Berhad yang sekarang sudah mula bekerjasama dengan SEDC Energy Sarawak dan juga satu syarikat yang dinamakan H2X Malaysia untuk membangunkan unit kuasa darat dan ground power units yang berkuasa hidrogen untuk sektor aeroangkasa. Dan GPU unit ini akan ditempatkan di lapangan terbang antarabangsa Kuching untuk menggantikan GPU diesel yang sedia ada serta penggunaan kenderaan berkuasa hidrogen untuk perkhidmatan sokongan darat. Pada masa yang sama, kita juga mempunyai beberapa inisiatif projek demonstrasi daripada peringkat Kerajaan Persekutuan seperti contoh Mobile Hydrogen Refueling Station, iaitu kerjasama yang melibatkan 4 agensi, MOSTI, Petronas, UMW Corporation dan juga Malaysia Green Technology dan Climate Change Corporation yang akan menyaksikan satu unit stesen pengisian hidrogen mudah alih dibangunkan di sekitar Cyberjaya untuk kita membekalkan ataupun memacu pembangunan ekosistem mobility berasaskan sel bahan api hidrogen di Semenanjung Malaysia. Ada lagi beberapa contoh yang lain dan itu juga saya boleh membekalkan kepada YB Saratok secara bertulis. Sekian dan terima kasih. Saya jemput Tuan Babakaran, anak lelaki M. Paramasoran, Tatu. Terima kasih Timbalan untuk speaker. Soalan saya nombor 13. Puan Yang di-Pertua, populasi OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat 31 Januari 2023 adalah sebanyak 637,537 orang ataupun 1.85% daripada populasi Malaysia. Statistik ini belum lagi ditolak had umur dan bilangan mereka yang berminat dan melepasi klasifikasi sukan para. Pada tahun ini, penyertaan atlet para dalam kejohanan sukan prestasi tinggi sekurang-kurangnya peringkat para sukma adalah seramai 1,781 orang. Jadi untuk menjawab soalan Yang Berhormat mengenai perancangan kementerian dalam tempoh masa 10 tahun ini, langkah pertama yang saya lihat adalah pencarian bakat yang itu sangat penting. Tetapi untuk mencari bakat atlet para ini, kita kena perbanyakkan lagi OKU yang berdaftar di Malaysia kerana klasifikasi untuk mereka masuk berdasarkan kepada kad OKU mereka.
Oleh sebab itu, kita kena bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk pastikan rata-rata di luar sana mereka tidak lihat OKU ini sebagai satu masalah stigma, tetapi mereka akan perbanyakkan lagi pendaftaran. Yang itu langkah pertama. Dalam menjawab soalan mengenai 10 tahun dari sekarang perancangan, Kementerian Belia dan Sukan Ya, ketika ini sedang berlangsungnya perbahasan nombor 13 iaitu daripada yang berhormat Ahli Parlimen Batu kepada Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah perancangan kementerian dalam tempoh masa 10 tahun dari sekarang untuk pembangunan sukan dan kebajikan Paralimpik dan Pesara. Baik, kita beralih kepada perkara seterusnya iaitu bagi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Menurut aturan urusan mesyuarat bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT, bagi persoalan kedua yang dikemukakan oleh yang berhormat Ahli Parlimen Segamat kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan strategi pengkomersialan dan inovasi CNI yang akan digarap dalam penyampaian perkhidmatan awam yang berupaya mendukung Malaysia menjadi 30 negara terunggul dalam inovasi global menjelang 2025. Dan jawapan bagi persoalan tersebut adalah kedudukan Malaysia kekal di kedudukan 36 daripada 132 buah negara menurut laporan. Dengan izin Global Innovation Index 2023, Malaysia juga lonjak ke kedudukan kedua negara paling berinovatif selepas China dalam kalangan 36 negara kumpulan berpendapatan sederhana atasan. Ya, anda juga boleh terus menonton kami menerusi saluran berita RTM ataupun aplikasi RTM Klik, juga penstriman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini bagi menyaksikan persidangan sehingga selesai. Dan antara juga yang akan dibawakan sebentar lagi adalah berkaitan dengan aturan mesyuarat dan usul-usul rang Undang-Undang Perbekalan 2024 akan disambung semula perbahasan dan dibacakan kali kedua. Seterusnya perbahasan rang Undang-Undang Syarikat Pindaan 2023, rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023, rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023 juga akan dibacakan bagi kali yang kedua. Dan antara yang lain iaitu berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan tadi, iaitu kalau boleh saya nak kongsikan sedikit kepada anda, iaitu soalan ketiga dipertanyakan oleh yang berhormat Ahli Parlimen Mersing, minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan adakah kementerian akan menggunakan pakai padang jenis Zion Zoysia di stadium lain selain Stadium Nasional Bukit Jalil, dan jawapannya adalah ya. Ia juga turut mencadangkan kepada semua stadium negeri pertimbang guna rumput itu atau setaraf dengannya. Baik, anda boleh terus saksikan kami di saluran berita RTM ataupun melalui aplikasi RTM Klik, juga penstriman secara langsung bagi memudahkan anda sehingga selesai sidang pada hari ini. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.